kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni Utama, ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni Utama, ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan utama ingin menyampaikan dua buah lagu, iaitu lagu Damai Yang Hilang dan Kupu-Kupu Cinta. Terimalah. Cuba. Berjalan
di suatu dikala dirimu nanti untuk warna-warna hati, ruang-ruang jiwa hanya untuk mengansa syair-syair cinta tercipta karena dia. Kupu-kupu cinta terbang tinggi menuju jalannya, hinggalah engkau di bunga yang indah, terbang bersama hembus angin cinta. Ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu, satukan cinta ini dalam bingkai untuk syair-syair cinta tercipta karena dia. Kupu-kupu cinta terbang tinggi menuju jalannya, hinggalah engkau di bunga yang indah, terbang bersama hembus angin cinta. Ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu, satukan cinta ini dalam bingkai untaya dengomu. Kupu-kupu cinta terbang tinggi menuju jalannya, hinggalah engkau di bunga yang indah, terbang bersama hembus angin cinta. Ya ilahi Rabbi, tiada lain hanyalah namamu, satukan cinta ini dalam bingkai untaya dengomu. Pertemuan ini menjadi satu hati, dikala diri mengerti untuk warna-warna hati. Sekian, terima kasih. Dari Dataran Budaya, kami bawakan forum perdana Jihad Ilmu bersama pengacara malam ini, Adi. Merdu dan menyuntik rasa syahdu dengan irama nasyid yang didendangkan oleh kumpulan nasyid utama Pusat Budaya dan Seni menghiasi tirai pembukaan majlis kita pada malam ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Ahmad, penolong pegawai Ahli Wal Islam, mewakili Pengarah Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. Yang dihormati Encik Huzaidi Haji Husin, Pengarah Pusat Budaya dan Seni Universiti Utara Malaysia. Barisan panel forum perdana Saudari Nurul Ashikin Khairuddin, Pengarah Program Forum Perdana Jihad Ilmu Kelab Nasyid Pusat Budaya dan Seni. Div-div jemputan, tuan-tuan dan puan-puan serta para pengunjung yang dirahmati sekalian. Saya ucapkan selamat datang ke Majlis Forum Perdana Anjuran Pusat Budaya dan Seni Universiti Utara Malaysia. Alhamdulillah bertemu kita dalam malam yang serba indah ini bagi bersama-sama memaknakan satu forum yang cukup hebat yang akan diperbincangkan sebentar lagi, iaitu jihad ilmu. Menurut Kamus Mu'jam Al-Wasit, ilmu merupakan penghasilan yang menyeluruh secara tersusun atau himpunan segala masalah dan prinsip dalam satu kesatuan disiplin seperti ilmu kalam teologi, ilmu tata bahasa, geologi, astronomi dan arkeologi, dan juga penyampaian sesuatu hakikat atau disebut sebagai ilmu yakin. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin sekalian, ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah berkaitan ilmu, iaitu suruhan membaca. Nampaknya panjang lebar kita berbicara tentang ilmu. Baiklah, bagi mengupas dengan lebih lanjut tentang tajuk ini, kami persilakan yang berbahagia Al-Fazil Ustaz Muhammad Kadafi Haji Rafi, Pensyarah Kanan Kolej Sastra dan Sains Universiti Utara Malaysia, selaku moderator forum, bersama para panel naik ke pentas untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa ilhami malaikatil muqarrabin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Ahmad, penolong pegawai HLW Islam, mewakili Pengarah Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. Seterusnya yang dihormati juga Encik Huzaidi bin Haji Husin, Pengarah Pusat Budaya dan Seni Universiti Utara Malaysia. Dan seterusnya juga div-div kehormat. Seterusnya pelaksana program kita pada malam ini, Forum Perdana Hal Ehwal Islam yang berjudul Jihad Ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mahasiswa mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita telah diberikan suatu kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita hadir pada malam ini, yang mana kehadiran kita bawa bersama, kehadiran mata kita bersama malam ni. Kita bawa mata kita bawa hidung kita bawa telinga kita,
Itu tanda kekuatan yang ada untuk kita bersama-sama. Dan yang paling utama pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, adalah kekuatan hati kita untuk kita sama-sama berada dalam program yang sangat mulia, yang sangat baik, iaitu program Forum Hal Ehwal Islam yang membabitkan tentang ilmu, yang memberikan impak dan juga memberikan inspirasi kepada kita untuk kita bawa dalam penghidupan kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ditemani juga pada malam ni dengan hujan yang renyai-renyai, yang memberikan lagi kekuatan kepada kita untuk kita hadir sebenarnya. Lagi hujan lagi turun, lagi ramai kita mai. Lagi hujan lagi turun, lagi ramai kita mai. Dan pada waktu itu juga, bila hujan tengah turun inilah, waktu inilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa kepada Allah agar mana Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Dan waktu hujan turun ini juga, para ulama mengatakan waktu itulah tadahlah tangan kamu, memohonlah kepada Allah. Allah Ta'ala turunkan rahmat sama dengan turunkan hujan. Jadi kita juga tidak melepaskan peluang. Kita minta kepada Allah Ta'ala malam ni, Ya Allah, berikan kepada kami kerahmatan, berikan kepada kami kekuatan, Ya Allah, berikan kepada kami kesihatan, berikan juga semangat kepada kami, Ya Allah, untuk kami berjihad dalam mencari ilmu yang Engkau telah berikan dan anugerahkan kepada kami, untuk kami memimpin dunia ini, insya-Allah. Setelah mana kita berdoa ini, tuan-tuan sidang hadirin hadirat, mahasiswa-mahasiswi sekalian, insya-Allah malam ni kita akan paparkan, kita akan hidangkan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu jihad ilmu. Yang bersama-sama saya pada malam ni, setelah mana kita paparkan tajuk, kita juga letakkan 2 orang panel lah malam ni. Dan boleh tak bagi saya bercakap banyak, lepas suruh saya duduk tengah, lepas apik saya. Jadi malam ni saya cuma jadi moderator saja. Nah, walaupun hati tu teringin nak jadi panel, tapi orang tak bagi, nak buat macam mana? No? Tapi walaupun moderator tak apalah, saya akan tetap cakap banyak juga, insya-Allah. Walau macam mana pun, kupasan tajuk ini akan diberikan kepada 2 ahli panel yang bersama-sama menggandingi saya pada malam ni, iaitu di sebelah kanan saya sebagai panel pertama, iaitu sangat maklumlah kita sangat mengenali beliau. Beliau sangat terkenal, beliau juga sangat mempunyai pengaruh lah, terutamanya mahasiswa-mahasiswi di negeri Kedah ni. Kalau nak menikah, nak apa, pergi cari dia lah, insya-Allah nah. Iaitu yang bersama saya pada yang sebelah kanan ni, Al-Fadil Ustaz Isa Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam daripada Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada malam ni. Tapi tetap handsome macam dulu juga, walaupun lama kita tidak berjumpa. Tetapi saya rasa saya lebih muda lagi, insya-Allah, pada malam ni, insya-Allah. Dan yang bersama saya juga pada malam ni, iaitu sebelah kiri saya, juga tidak asing pada kita, mahasiswa-mahasiswi Universiti Utara Malaysia, yang suara dia juga sering terdengar dalam radio. Kadang-kalanya kita terlihat juga dalam televisyen. Banyak kali juga keluar dalam televisyen di Pasaraya, insya-Allah. Jadi malam ni dia dapat bersama-sama kita, insya-Allah. Itulah kerahmatan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, 2 ilmu yang kita, yang mana yang sebelah kiri saya ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Roslan Cik Ros, Pegawai Hal Ehwal Agama Islam, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, malam ni bagaimana perjalanan daripada Pulau Pinang tadi? Dengar cerita kata terus daripada Dewan Millennium, tak balik ke rumah, terus ke sini. Tapi sempat bersama isteri juga, insya-Allah. Bawa bersama isteri. Alhamdulillah. Isteri Ustaz pun malam ni bersama-sama kita. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala memberi kerahmatan kepada kita lagi pada malam ni, yang mana kedua-dua panel dapat bersama-sama kita dan akan mengupas apa yang akan kita paparkan tajuk pada malam ni, insya-Allah. Jadi tanpa saya melengahkan masa, hujan pun sudah berhenti seketika. Jadi kita dibenarkan untuk bersuara. Jadi insya-Allah malam ni kita buka tirai kita dengan satu persoalan pertama yang kita mulakan dengan Al-Fadil Ustaz Isa Abdul Rahman. Kita pun dah tahu tentang jihad ilmu. Mungkin ada yang tahu tentang jihad ilmu, mungkin juga ada yang tak apa tahu, mungkin juga ada yang tak apa nak ambil tahu. Ada yang tahu tapi kadang-kadang tak tahu. Ini berlaku pada kita hari ini. Jadi kita nak minta kepada Ustaz Abdul Rahman ataupun Ustaz Isa kita, supaya mana beliau menceritakan sikit, bagi penerangan kepada kita pada malam ni, apa dia yang dimaksudkan dengan jihad
dan apa yang dikatakan jihad ilmu itu. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator forum yang berbahagia, yang ibu usaha Ustaz Firdaus, Imam Masjid Universiti Utara Malaysia. Yang saya hormati pengarah Pusat Budaya UUM, yang saya muliakan ahli panel gandingan Ustaz Haji Roslan bin Cik Ros daripada Pulau Pinang. Yang saya hormati lagi kasihi pegawai-pegawai kanan daripada Universiti Utara, para pensyarah, dan juga yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mukmin mukminat. Mudah-mudahan pada malam ini kita diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam Jumaat yang masih lagi kita berada di dalam bulan Zulhijjah sebelum kita melangkah pada tahun baru 1437 Hijriah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah malam ini sebenarnya malam yang sangat beruntung kepada kita. Beruntung kepada orang yang bercakap dan juga beruntung kepada orang yang mendengar. Kerana malam yang Sayyidul Ayyam, malam yang disebut sebagai penghulu segala malam ini kita isikan dengan majlis ilmu di dataran budaya UUM ini. Dan juga satu perkara yang besar kita bicarakan yang membuka sejarah tamadun manusia daripada dulu sehinggalah sekarang. Tamadun itu sebenarnya ia bermula dengan ilmu. Barulah bermulanya tamadun. Kemodenan yang dibina oleh umat-umat yang terdahulu sebenarnya bermula dengan ilmu, tapi moden dengan cara mereka. Walaupun begitu, tamadun ini adalah merupakan istilah daripada bahasa Arab yang ada di kalangan ahli-ahli bahasa mengatakan tamadun itu bermula daripada perkataan Madinah, iaitu bermulanya satu kota, maka bermulalah satu tamadun. Ada juga orang yang mengatakan bahawa tamadun itu bermula dengan istilah ad-din, iaitu apabila bermulanya agama Allah, maka bermulalah satu tamadun. Selagi mana manusia boleh membina kemodenan tetapi dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, masih tidak dinamakan tamadun. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertamadun, orang yang bukan hanya dapat membina satu kemodenan, dapat membina pembangunan yang hebat, dapat membina suatu kekuatan yang disebutkan kekuatan ilmu, tapi kita juga orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan orang-orang yang terdahulu sebenarnya adalah perjuangan yang hari ini kita ikuti. Seorang ulama besar mengatakan la yuslihu amrun hazihil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan berjaya, tidak akan mencipta kejayaan umat-umat yang terkemudian, melainkan mereka meniru dan melihat kejayaan umat-umat yang terdahulu. Tuan-tuan, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perjuangan untuk ilmu tidak ada kesudahan. Disebutkan juga di dalam kata-kata hikmah, ya, belajarlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu itu daripada buayan sehinggalah ke liang lahat. Bermakna perjuangan ataupun jihad dengan ilmu ini tidak ada akhirnya, tidak ada kesudahannya, dan tidak ada noktahnya. Kata Dr. Hamka, tidak ada hari tanpa ilmu. Artinya nak cari ilmu nu jangan kira hari, jangan kira masa, jangan kira tempat, jangan kira situasi. Walaupun dalam festival budaya, tapi kita masih lagi mencari ilmu. Walaupun berada di rumah kenduri, tapi kita masih mencari ilmu dan memerlukan kepada ilmu. Walaupun di tempat-tempat hiburan,
tapi kita masih mencari ilmu. Walaupun dalam suasana kita berhibur cara Islam ini, tetapi kita masih lagi mencari ilmu. Bait-bait syair yang dibaca oleh penyair memberikan ilmu. Bait-bait lagu yang dinyanyikan oleh mungkin seorang yang bernasyid akan memberikan kita ilmu. Sebab itu bila Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menceritakan tentang syair dia Ibda' binafsik, maka satu masa dulu pernah orang buat dia sebagai bait nasyid. Bila kita dengar Ibda' binafsik, kita akan memahami apakah yang dimaksudkan dengan bermulanya sesuatu itu bermula daripada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jihad itu artinya berjuang. Berjuang bersungguh-sungguh dengan segala kemampuan yang ada. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan tentang orang-orang yang berjuang, sesungguhnya kami akan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan kami. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang melakukan kebajikan. Allah Ta'ala akan beri lorong. Allah Ta'ala akan tunjukkan track yang betul kepada orang yang berjuang. Sama ada dia berjuang menegakkan agama Allah ataupun berjuang untuk sesuatu yang disebut sebagai berjuang ilmu. Di dalam Islam diletakkan jihad itu ada dua perkara. Yang pertama disebut sebagai jihadil asghar, yang kedua disebut sebagai jihadil akbar. Jihadil asghar ialah jihad kita dalam menjalani kehidupan. Perjuangan untuk mencari harta benda dan juga kemewahan dalam hidup dengan cara yang halal, itu satu perjuangan. Kita berniaga untuk mencari harta yang halal, itu satu perjuangan. Kita bergerak daripada rumah kita, keluar daripada rumah mencari ilmu, itu satu perjuangan. Malah itu juga disebut sebagai perjuangan jihadil asghar. Rasulullah mengkategorikan jihad berperang sabilillah itu masih lagi di dalam jihadul asghar. Tetapi ada satu lagi jihad yang sangat hebat yang disebut jihadil akbar. Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Sahabat kata, apakah jihad besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafs, yaitu kita jihad dengan melawan hawa nafsu. Kerana nafsu kita ada dua elemen yang berserta dengan dia. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Tetapi yang nak berjihad dengan dia ialah satu, iaitu keimanan. Maka iman kena betul-betul mantap untuk berjuang dengan dua perkara yang boleh memusnahkan ini. Maka sebab itu disebut sebagai jihadil akbar. Bermulanya jihadil akbar dalam diri kita, maka ia akan diterjemahkan dalam kehidupan. Orang yang mempunyai fikiran yang tidak mahu berjuang kerana berjuang untuk melawan hawa nafsu, berjuang untuk melawan syaitan, maka sebenarnya dia tidak sebenar-benar menjalani kehidupan dalam perjuangan. Tuan dan puan-puan, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada jihad ilmu. Hari ini kita berjuang dengan berbagai perkara. Bukan hanya kita berjuang, tapi mak bapak kita juga berjuang. Mereka berjuang mencari wang ringgit untuk memberi pelanjaan kepada kita berada di Menara Gading, berada di universiti. Malah lebih daripada itu, ada di kalangan ibu bapa yang sanggup melakukan apa saja, berjuang dalam kehidupan mereka. Yang satu perkara kadang-kadang mereka tak boleh buat pada ketika mereka zaman mereka remaja dulu, tapi bila mai ada anak-anak, dia berasa semangat untuk melakukan sesuatu yang akhirnya memberikan kejayaan kepada anak dia. Maka berbaloilah perjuangan yang mereka lakukan demi kerana ilmu. Kerana ilmu ini bila kita cari, kita tidak akan kecewa sampai bila-bila. Perjuangan akan terasa manis kalau seandainya ia membuahkan kejayaan apabila kita mencari ilmu. Sukarnya sebenarnya mencari ilmu, bagaikan sukarnya mencari emas di dalam lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mencari ilmu ini sebenarnya meminta daripada kita perjuangan yang sangat besar. Perjuangan bukan hanya dengan masa, perjuangan bukan hanya dengan tenaga, perjuangan bukan hanya dengan wang ringgit, tapi kita terpaksa berjuang untuk kita mengenepikan beberapa perkara dalam kehendak jiwa dan hati kita. Kita melepaskan beberapa peluang dalam hidup kita untuk berjuang demi ilmu. Ada orang yang sanggup tak kahwin pun tak apa, asalkan dia boleh cari ilmu.
Ada orang yang sanggup tinggalkan keluarga, pergi ke satu negara yang kita sebut pun tak tahu negara tu nama dia, tapi mereka tu pergi juga demi untuk mencari ilmu. Meninggalkan anak isteri, meninggalkan saudara mara, meninggalkan harta untuk demi kerana nak mencari ilmu. Dia tinggal kekayaan di Malaysia, pergi ke sebuah negara yang terasing dalam kehidupan dia. Tak pernah dia terfikir sebelum ini nak pergi, kerana perjuangan demi mencari ilmu. Bila kita dapat ilmu, jadilah kita seperti lebah, mencari sesuatu yang sukar untuk didapati, tapi datang mengumpul untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itulah perjuangan yang sebenar-benarnya perjuangan. Jadilah kita orang yang sentiasa memberi manfaat di dalam perjuangan ini. Kita masih lagi dalam perjuangan. Di Menara Gading ataupun di universiti, kita berjuang mencari ilmu. Kita berjuang mencari pengalaman mencari ilmu. Kita berjuang untuk melihat betapa ilmu itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Dan orang yang mempunyai barang yang berharga adalah orang yang sangat beruntung. Ilmu dan maklumat adalah benda yang tidak sama. Ada orang mempunyai maklumat tapi tak pernah buat amal dengan maklumat dia, maka kita sebut dia tidak mempunyai ilmu. Melainkan setelah dia bertindak untuk memanfaatkan dia, walaupun manfaat yang begitu sedikit, maka kita boleh katakan dia seorang yang banyak maklumat dan dia juga adalah orang yang berilmu. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nampak ada sikit view perjuangan yang disebutkan untuk perjuangan mencari ilmu ataupun jihad mencari ilmu ni. Jadi setiap perjuangan sebenarnya dia akan meminta daripada kita pengorbanan. Jadi pengorbanan itu juga adalah nilai yang sangat besar dalam soal kita nak mendapatkan sesuatu yang sangat berharga seperti ilmu. Jadi untuk pusingan yang pertama, saya membuka tirai perbincangan ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang manfaat dalam pusingan pertama ini. Terima kasih Tuan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panel kita yang pertama, Ustaz Isa Abdul Rahman, yang telah memberikan penerangan yang saya rasa padat dan juga sangat mudah untuk kita faham pada malam ni. Apa yang dikatakan jihad dan apa pula sangkutannya dengan jihad ilmu. Yang mana saya terungkap ataupun terambil satu ungkapan daripada Ustaz Isa Abdul Rahman tadi, yang dia sebut daripada kata-kata Imam Ghazali, ibda' bin nafsi. Mula apa pun dengan diri kita dulu. Dengan apa yang kita lihat pada diri kita. Maknanya hari ini dan ketika ini kita melihat diri kita ni di mana. Kalau semakin baiknya bagi kita nak menjadi lebih baik, maka perjalanan kita untuk mendapatkan yang lebih baik itu mestilah disertakan dengan ilmu. Itu mestinya ada pada kita. Dan kita tahu bahawasanya jihad yang telah diungkapkan juga oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bukan semata-mata jihad fi sabilillah saja ataupun dikatakan jihad berperang ya. Kalau kita nak kata jihad, banyak orang faham kata jihad tu semua pergi perang. Jihad, sebut aja jihad kira nak perang. Sebut kata jihad kira sah perang. Sebut jihad beli peluru buh dapang. Dia pergi kot tu semua. Tapi sebenarnya jihad tu cabangan dia sangat banyak. Seperti mana yang telah kita sedia maklum, yang telah diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz kita tadi, mengatakan bahawasanya salah satu jihad juga yang diperlukan kepada kita, yang kita juga perlu melaksanakan dia, adalah jihad ilmu. Yang mana jihad inilah sepenting-penting jihad yang ada, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa-mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah, tak habis dekat ni. Telah kita tahu dah apa dia makna jihad, kita pun tahu dah jihad ilmu tu ada, dan kita pun dah berasa nak pergi jihad. Kadang-kadang membuak-buak dalam perasaan kita ni. Tak tahan dah ni nak jihad sangat ni. Terutama dalam jihad ilmu. Tapi kadang-kadangnya kita pun tak tahu nak jihad ilmu ni macam mana. Nak kok mana, nak talah nak halal kok mana, nak pi kok mana, macam mana yang dikatakan jihad ilmu tu. Jadi kita mohon kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan Cik Ros untuk menceritakannya bagaimana yang dikatakan jihad ilmu tu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Salatan wa salaman ala Rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kasihi Ustaz Amar Gaddafi selaku moderator forum kita pada malam ini. Dikasihi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman selaku panelis gandingan. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Ahmad, penolong pegawai hal ehwal Islam, mewakili pengarah pusat Islam. Yang berbahagia Cik Huzaidi bin Husin, pengarah pusat budaya dan seni. Dif-dif kehormat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Sayyidul Ayyam kita dapat berkumpul menghidupkan majlis ilmu dan kita bincang tentang satu jihad yang sangat penting, iaitulah jihad ilmu. Tuan moderator minta jelaskan tentang bagaimana kita menuntut ilmu ini dianggap sebagai satu jihad. Saya rasa lebih kurang begitu. Sebelum itu, saudara-saudari sekalian, mari kita lihat apakah dia motif jihad, tujuan jihad, sama ada apa yang disebut dalam Al-Quran dan apa yang telah diaplikasikan oleh Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mengumpul segala kekuatan ketenteraan berperang di medan jihad, medan jihad fisabilillah melawan musuh Islam. Tujuannya tak lain dan tidak bukan ialah li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulia, iaitu untuk meninggikan kalimah Allah yang tinggi, yang mulia, yang tinggi, yakni memartabatkan agama Allah ini, umat ini menjadi umat yang mulia, umat yang tinggi, bukan yang hina. Sebab tu kita melihat bagaimana perubahan umat ini sebelum jihad dan selepas jihad, khususnya di zaman Nabi SAW. Contohnya kita melihat waktu berada dipanggil zaman Makkiyah, waktu umat Islam berada di Mekah, kita melihat status umat Islam disebut sebagai mustad'afin, umat yang lemah, umat yang tertindas. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hijrah yang akan kita perkatakan bulan depan dan sepanjang masa sebagai satu panduan kepada kita sepanjang zaman untuk meneruskan jihad. Allah wajibkan keluar daripada Mekah ke Madinah, dan keluar hijrah itu penuh dengan jihad. Ada yang berjihad harta benda, yang berjihad tenaga, harta nyawa mereka. Hasil daripada jihad dalam konteks hijrah itu, kita boleh melihat bagaimana keadaan umat begitu jauh bezanya daripada sebelum hijrah ke Madinah. Kalau dulu umat Islam sebelum berjihad mereka bergelar mustad'afin, umat yang lemah dan tertindas. Tapi selepas jihad, selepas hijrah, selepas segala peperangan yang dihadapi, Badarnya, Uhudnya dan sebagainya, akhirnya umat Islam menjadi umat yang hebat di Madinah. Kalau dulu umat hina, di Madinah menjadi umat yang mulia. Kalau di Makkah umat Islam menjadi umat yang diperintah, di Madinah umat Islam menjadi umat yang memerintah. Tuan-tuan, maknanya yang saya nak nyatakan di sini, tujuan dan matlamat jihad ialah nak membangunkan agama, memuliakan umat. Dan demikianlah, kalau kita nak ta'rifkan jihad dalam konteks menuntut ilmu, kita mesti pastikan apa tujuan kita belajar dan ke mana kita nak pergi setelah kita berilmu.
Untuk apa ilmu yang ada pada kita? Saudara-saudari sekalian, kita mesti meletakkan tujuan kita susah payah mencari ilmu ialah untuk membangunkan agama, memartabatkan ummah. Maka segala usaha kita ke arah mencari ilmu ini adalah jihad, sebagaimana jihad fi sabilillah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Siapa yang mencari jalan, berusaha mencari jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu dengan susah payahnya, kan? Maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan permudahkan dia jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang kita cari untuk membangunkan agama Allah baik dalam diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita. Saudara-saudari sekalian, ini barulah perjuangan kita dalam menuntut ilmu adalah jihad. Sebab tu kita mestilah jangan lupa apa tujuan kita belajar. Apa tujuan kita bersusah payah study. Kita menghadapi exam, kan, setiap semester. Apa tujuan ini dengan susah payah ini? Di dalam hati kita mesti terukir, aku berjuang mencari ilmu ini adalah untuk meletakkan Islam, agama Allah ini di tempat yang mulia. Tuan-tuan, kalaulah di zaman Nabi Islam nampak mulia, nampak kuat, ialah bila menang perang di medan perjuangan, di medan perang, kan? Maka jadi hebat. Zaman sekarang bukan lagi hanya peperangan yang menentukan tamadun dan ketinggian umat dan agama, tetapi ilmu. Sebab tu Rasulullah dah menyatakan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak kejayaan dunia, maka hendaklah dia berilmu. Siapa yang nak kepada kejayaan akhirat pun dengan ilmu. Siapa yang nak dua-dua, dunia dan akhirat dia cemerlang, gemilang, maka hendaklah juga dengan ilmu. Saudara-saudari sekalian, kita sering menyatakan Islam agama yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada agama lain yang lebih tinggi daripada dia. Tuan-tuan, ketinggian Islam menjadi ukuran tingginya Islam itu bukan sekadar diungkapkan oleh lidah yang tidak bertulang. Mudah. Tidak ada artinya kita mengatakan Islam tu tinggi. Ekonomi di tangan orang lain, kekuasaan di tangan orang lain, teknologi orang lain yang menguasai. Umat Islam tidak berusaha berjuang untuk menguasai semua ini. Bagaimana nak memartabatkan umat ini sebagai al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripadanya. Jadi kita, ilmu adalah menjadi asas, saudara-saudari sekalian, untuk kita memartabatkan umat dan agama ini. Tanpa ilmu, Islam tidak akan cemerlang. Umat tidak akan berada di tempat yang sepatutnya. Jadi ini satu hal yang ramai kadang-kadang kawan-kawan kita, pelajar-pelajar kita, student kita, dia tak faham. Bila kita tanya dia, kalau mak dia tanya, jangan kata tanya dia, tanya mak pak dia apa cukup. Apalah, kenapa bagi anak mengaji tinggi-tinggi? Dia nanti jawab, senang esok. Biar potong getah ni takat kami, anak kami tak. Biar buat bendang ni takat kami, anak kami tak. Habis nak bagi dia jadi apa? Nak bagi dia jadi orang besar, pangkat besar, gaji besar, rumah besar, nikah padang besar. Hak ni tuan-tuan sekalian rugi. Kalau itu nawaitu al-hadfu, matlamat kita menuntut ilmu, silap banyak, rugi banyak kita.
Kita menuntut ilmu, kita berjuang berjihad ialah kerana nak mengangkat maruah martabat Islam dan umat ini. Tuan-tuan sekalian, kalau ini yang kita cari, maka barulah mak bapak kita yang bersusah payah di sawah ladang, apa yang dia lakukan adalah jihad. Kita yang sedang belajar adalah juga sedang berada dalam jihad. Sebab tu orang menuntut ilmu dia masuk dalam asnaf zakat, dia panggil fisabilillah. Saudara-saudari, masuk dalam asnaf 8 asnaf zakat dipanggil fisabilillah. Kenapa? Kerana menuntut ilmu ini adalah sebahagian daripada fisabilillah, sebagaimana yang Ustaz Mak Isa sebut tadi. Jadi sebab tu betul jihad kita ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang yang menyerah dan menjual segala-galanya untuk agama Allah dengan bayaran yang Allah nak bayar kepada kita cukup hebat. Firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli daripada orang-orang yang beriman itu harta benda mereka, jiwa raga mereka dengan bayaran syurga. Siapa dia? Orang yang menjual harta benda dia, jiwa raga dia, orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk yang menuntut ilmu. Allah akan beli kepada kita. Allah nak bayar pengorbanan kita dalam mencari ilmu dalam konteks yang betul untuk memartabatkan agama Allah. Allah nak bayar dengan syurga. Tuan-tuan, gaji besar dunia lama mana kita nak makan? Kita lihat, yalah, kita nak boleh makan sedap dengan hasil daripada kita belajar tinggi, dapat lulusan gaji besar seorang tinggi. Lama mana? Habis sangat takat umur 40. Naik 40 ke atas, masuk kedai, tertarik kurang manis satu. Habis 40 ke bawah, okey. Kan? Oi, makan semua. Batu pun makan, jambu batu. Besi pun makan, belimbing besi. Belah Penang kayu pun orang makan, nasi kandak kayu. Kan? Naik 40 lebih, gula tak boleh makan dah. Nampak? Kalau dunia yang menjadi matlamat perjuangan kita, yang kita duk tuntut ilmu oleh kerana nak dunia semata-mata, tak bawa kita ke mana? Naik umur 50, Allah Ustaz, daging pula tak boleh, darah tinggi. Jumpa pula setahun lepas tu, I say Ustaz, seafood semua tak boleh. Pasal apa? Gout. Saya biasa jumpa seorang jutawan, apa pun tak boleh makan, tak ada. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Habis Datuk makan apa? Dia kata yang boleh biskut kepala kerang. Tahu biskut kepala kerang? Orang perempuan dalam pantang duduk apa, ayak kopi tu. Sekarang orang panggil biskut lutut, nampak cantik sikit. Tapi yang kepala kerang tu jual lah. Ni, kalau kita cari dunia, kan, rugilah kita. Susah payah kita study, susah payah kita belajar cari ilmu. Kalau dunia yang kita cari sahaja, tuan-tuan, kita amat rugi. Tapi kalau akhirat yang kita cari, kan, jihad yang kita cari kerana Allah, untuk agama Allah yang kita letakkan dalam perjuangan menuntut ilmu kita, Allah akan bayar pengorbanan kita bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Jadi saya rasa inilah yang mesti ada dalam diri kita, supaya kehidupan kita, perjuangan susah payah kita tidak menjadi sia-sia. Dia menjadi nilaian yang cukup berharga di sisi Allah. Tuan-tuan, kita barangkali kita bukanlah minta, kan, nak dapat macam mana Ammar bin Yasir, barangkali susah pun dah, tak? Macam siapa lagi? Ramai lagi sahabat-sahabat Nabi, kan, yang berjuang. Khalid ibn Walid,
agak sukar, tapi dalam bentuk yang macam mereka terima. Tapi kita dapat menerimanya apabila kita meletakkan matlamat perjuangan dalam menuntut ilmu ni jelas kerana Allah, kerana agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok zaman kejatuhan, satu zaman kejatuhan tamadun Islam yang hebat, iaitu apa yang berlaku di satu zaman di satu tamadun Islam Andalusia. Dibina begitu hebat dari segi ekonominya, dari segi ilmu, dari segi teknologi zaman tu umat Islam hebat. Tetapi setelah 500 ke 800 tahun, tamadun Islam yang hebat ini hancur, runtuh, lenyap, sehingga hilang daripada peta dunia sampai hari ini. Tuan-tuan cari Andalusia, tak ada. Yang ada ialah Sepanyol. Apa yang menyebabkan umat Islam dan maruah Islam jatuh? Salah satunya ialah jihad ilmu dimatikan oleh musuh-musuh Islam. Kita cuba baca sejarah kejatuhan tamadun Islam yang hebat. Antara strategi musuh Islam, dua yang besar. Satu, pecah belahkan umat Islam. Yang kedua, rosakkan anak-anak muda Islam Andalusia. Dua ni. Lalu mereka jalankan, masuk program bermacam-macam untuk pecah belahkan masyarakat umat Islam. Dimasukkan ulama-ulama palsu untuk memberi pandangan agama yang berbeza, akhirnya berbalah umat Islam. Satu. Yang kedua, dimasukkan hiburan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sosial yang lebih. Akhirnya anak-anak muda Islam dah lupa apakah jihad yang perlu mereka lakukan untuk mempertahankan kedaulatan tamadun Islam Andalusia. Bila sampai kepada kemuncak, umat Islam dah dahsyat ataupun serius dengan perpecahan, anak muda sudah rosak, sudah tak kenal apa itu jihad. Di waktu ini, saudara-saudari sekalian, golongan minoriti yang ada di Andalusia bangun merampas kedaulatan Islam. Kita tengok. Jadi sebab tu pentingnya jihad dalam ilmu ni, supaya kita dapat menguasai segala-galanya, supaya kita dapat menepati apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah masyarakat manusia. Allah Akbar. Status kita sebagai orang mukmin apa dia? Bukan umat yang lekeh, bukan umat yang ketinggalan, tapi khairu ummah, umat yang mesti menunjukkan yang terbaik dalam apa aspek kehidupan. Bercakap soal apa? Soal ilmu, soal ekonomi, soal teknologi, soal segala kebangkitan dan kemuliaan, mestilah umat Islam yang memiliki. Dan nak perjuang ke arah memartabatkan perkara ini, ilmu sangat penting. Jadi saya rasa setelah pengerusi jelas, dan mungkin boleh dapat dilanjutkan lagi oleh moderator sendiri, betapa pentingnya jihad ilmu ini dalam memartabatkan agama dan umat di zaman kini. Wallahu a'lam. Sekian. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ruslan Cik Ros yang telah memberikan kepada kita penerangan yang jelas. Tadi masa Al-Fadhil Ustaz Isau Rahman panel pertama bagi saya ayat mata bertakung lah. Rasa seronok lah, nak bertakung di mata. Ustaz Ruslan pula bagi, Ustaz Ruslan Cik Ros pula bagi ayat mata terus turun. Jadi dah makin turun ke bawah ni. Dan tunggu ayat himis pula lagi, insya-Allah. Kita minta biar turun ke semua dan kita mula faham tentang pentingnya jihad ilmu ni pada kita. Yang mana fokus utama yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ruslan tadi, iaitu fokus jihad ilmu kita pertamanya li'a'la'i kalimatillah, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Itu fokus pertama kita. Dan yang keduanya membawa kemuliaan kembali kepada umat Islam yang khususnya bagi negara kita di Malaysia ni. Jadi kita tak boleh tunggu dah anak-anak sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mahasiswa, mahasiswi,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Siapa lagi yang nak pegang tampuk ni? Setelah mana kita diberikan jalan oleh Allah, telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam bumi UUM, berada dalam tempat yang sangat baik, berada dalam gedung ilmu, maka pada ketika inilah sebenarnya Allah telah memilih kita. Allah pilih kita. Banyak orang yang cuba nak masuk tapi tak boleh masuk. Kadang-kadang masuk pusing lah, lepas tu dia kena keluar balik pasal dia tak ada kad metrik. Dia bukan pelajar sini ya. Ada juga yang masuk tapi dia masuk hantar anak-anak, dia kena keluar pasal dia umur lanjut, tak boleh ngaji tak. Tak boleh. Ada yang masuk, pergi masuk start lah. Dia masuk pagi, petang dia keluar. Dia kerja sini. Tapi dia tak boleh sampai peringkat mengaji. Tapi anak-anak ni, mahasiswa-mahasiswa Allah Ta'ala pilih. Boleh masuk, boleh berada di sini, boleh bersama-sama berbincang, boleh sama-sama menuntut ilmu, boleh sama-sama mengecapi nikmat Allah Subhanahu wa taala ni. Jadi peluang inilah yang kita ada, seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz Roslan sebutkan tadi, masya-Allah tabarakallah. Pentingnya bagi kita untuk mengembalikan semangat itu pada kita, agar mana kita tidak jadi seperti golongan-golongan Islam dahulu, seperti yang berlaku di Andalusia. Sekarang ni Andalusia hanya tinggal syarikat lah. Syarikat penerbangan ataupun syarikat travel Andalusia ada. Kalau bawa pergi Mekah ada satu. Tapi negara Andalusia yang dalam peta dah hilang, yang tinggal Spanyol. Kita tidak mahu ini terungkap kembali kepada umat Islam, terutamanya yang berada di Malaysia hari ini. Kita bimbang satu ketika nanti Malaysia disebut, tetapi Melayunya entah ke mana. Itu yang paling kita bimbang selain Ustaz Roslan dan juga Ustaz Isa kita dan semua kita pada hari ini yang hadir, yang kita mengharapkan bahawasanya kitalah yang menjadi teras utama, yang mana dengan Melayu sebagai bangsa, agama sebagai kekuatan bagi kita, ilmu sebagai punca untuk kita meningkatkan lagi tahap kekuatan bangsa kita, insya-Allah. Dan kita teruskan pada malam ni. Untuk teruskan lagi, ni ayat mata keluar dah mamu-mamu dah ni. Nampak tak nampak kan? Nampak tak nampak? Ustaz tahu lah. Saya duduk atas ni, tapi dia pun suluh kita malam ni Macam ni malam ni saya rasa kita ni jadi macam sotong. Orang duduk candak sotong kan? Orang candak sotong di laut, selalu dia pun suluh macam ni. Dia suluh, sotong pun lari pergi kat lampu. Kong dia pun tangkap. Lebih kurang macam ni lah kita malam ni. Tapi saya tak tahulah hak mana sotong kereta malam ni, hak mana sotong motor. Tapi lebih kurang macam ni lah candak sotongnya. Kita bukan nampak sangat mereka di sana. Kita 3 orang mereka duduk parti malam ni. Tapi walau macam mana pun insya-Allah kita akan teruskan jihad kita pada malam ni. Walaupun kita jadi sotong kan jadi apa malam ni, kita nak bagi faham kepada mahasiswa-mahasiswi kita malam ni insya-Allah. Dan kita teruskan perbincangan kita kepada panel kita Ustaz Isa Abdul Rahman. Telah kena kita tahu dah tentang jihad tu penting, kita tahu dah ilmu tu satu jihad pada kita. Lalu kita nak melihat kepentingan ilmu ni. Bila dah duduk dalam suasana ilmu, ada ketika ni mahasiswa-mahasiswi dan kebanyakan daripada umat Islam hari ini, dia merasakan ilmu ni, contoh dia pergi mengaji macam tak ada apa. Aku pergi mengaji tetapi tak tahu pergi mengaji berasa aku tongong ni. Berasa aku bodoh lagi. Berasa aku bengong lagi. Bahasa Kedah tu. Bahasa Kedah ni Ustaz Isa memang bahasa yang agak unik dan merupakan bahasa yang paling standard dalam semua bahasa-bahasa baku yang ada dalam Malaysia ni. Itu kelebihan bahasa Kedah. Jadi malam ni sidang hadirin dan hadirat kita sekalian, kita yang kebingungan ni merasakan kadang-kala duduk dalam majlis ilmu ni apa dah apa. Ni macam dengar malam ni dah habis Ustaz Isa bercakap, habis Ustaz Roslan bercakap, sehari kita pun balik pergi habis. Seolah-olahnya begitu. Tetapi sebenarnya ilmu ni ada kepentingan yang utama pada dia. Kita minta Ustaz Isa Rahman kita cuba memberikan kepada kita apa kepentingan ilmu, terutamanya pada hari ini yang mana cabaran masa kini sangat hebat dalam suasana penghidupan mahasiswa dan suasana penghidupan sosial kita di luar. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada moderator yang merupakan ahli panel yang ketiga. Cakap banyak dari panel ni. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dihormati sekalian, saya tertarik apa yang disebut oleh yang bahagia Ustaz Roslan tentang bagaimana musuh cuba memerangkap kita dalam situasi yang kita tak berapa sedar. Saya terbaca dalam satu artikel tentang bagaimana ahli orientalis Perancis menyogokkan idea-idea kepada orang-orang Islam ketika di Turki.
Di antara beberapa perkara yang disebut di situ ialah tentang bagaimana cara untuk membebaskan wanita daripada rumah, yang selama ini wanita cuma berada di rumah, yang keluar bekerja ialah orang lelaki. Waktu tu masyarakat Islam di Turki tak berapa sedar bagaimana pemimpin, setengah-setengah pemimpin yang mempunyai pemikiran yang tak sama dengan pemikiran mereka mempelopori beberapa agenda baru. Di antaranya ialah mana-mana orang yang bekerja tetapi tidak diberi gaji, sebenarnya mereka itu tidak ada nilai. Bila diberi gaji baru tahu nilai kerja dia. Di antara orang yang merasai tidak ada nilai bekerja ialah suri rumah, kerana mereka tak pernah diberi gaji. Maka pada waktu itu mereka cuba untuk membebaskan wanita daripada rumah dengan satu falsafah yang dibawa oleh orientalis ini, ialah open the women and close the Quran. Bebaskan wanita, tutup buang Al-Quran. Kalau mereka masih berpegang dengan Al-Quran, mereka keluar daripada rumah, mereka masih lagi jumut dengan pemikiran mereka. Akhirnya timbullah sebuah negara sekular di Turki pada masa itu. Tetapi umat Islam antara sedap dengan tak sedap pada masa itu dah terjerumus di dalam situasi itu. Nak patah balik itu satu benda yang sangat sukar, kerana wanita dah dibebaskan daripada rumah. Sebab itulah bila tengok seorang pembentang kertas kerja yang berkaitan dengan wakaf, ada satu kisah satu orang kena pergi tunggu seorang pembentang kertas kerja, seorang perempuan berislam, seorang perempuan Islam daripada Turki yang datang. Dia pakai tudung, dia pakai baju blazer dan pakai skirt. Jadi sahabat saya pada pusat Islam pada JAKIM ni cuba nak betulkan style pakaian tu tak sesuai di Malaysia. Orang di Malaysia kalau pakai skirt tak pakai tudung. Dia pakai tudung, pakai blazer, pakai skirt. Dia tak sesuai. Paksa pergi tempah satu kain yang labuh untuk dia. Kenapa? Kerana pada dia itu ada satu kebiasaan dia, masyarakat dia di sana. Ini yang saya sebut sebagai bagaimana ilmu tu dapat memberikan kita kaedah mengenal pasti taktik musuh. Musuh nak masukkan sesuatu dalam diri kita, dia tak masukkan melalui benda yang senang kita kesan. Dia masuk daripada benda yang tak kita kesan. Cuba tengok kita umat Islam, kita tak suka kalau orang minum arak dalam rumah kita, tapi dia masukkan dalam TV. Skrin TV kita besar, dia minum arak dalam filem, sebenarnya dia sedang minum arak dalam rumah kita. Dia berzina di dalam TV, sebenarnya bila dipaparkan filem itu kepada kita, maka sebenarnya dia berzina dalam rumah kita. Termasuklah dia nak buat apapun benda-benda yang haram, yang selama ini umat Islam tak sanggup dan tak gamak kalau buatan itu dibuat dalam rumah dia. Tapi secara sedar atau tidak sedar, dia dah masuk dalam rumah kita. Istilah hero dalam masyarakat kita ialah orang yang betul-betul memperjuangkan agama. Kita sebut hero. Kita sebut dialah seorang yang hebat, dialah seorang pejuang. Tapi akhirnya kita dah dirosakkan style pemikiran kita bila hero itu ditunjuk sebagai hero dalam filem. Hero dalam filem yang pertama disebut film star, iaitu bintang filem. Istilah bintang hanya digunakan dalam Islam untuk para sahabat. Ashabi kan nujum, sahabat aku ibarat bintang, kerana bintang boleh menunjuk jalan. Maka seolah-olah pelakon yang jadi hero itu adalah penunjuk jalan kepada masyarakat. Kalau tak percaya, lihat bukan di zaman kita, di zaman sebelum kita, mana-mana orang yang jadi hero akan diikuti oleh semua orang dalam masyarakat. Kalau dia tu hero dalam filem apa Hindustan ke, adalah orang minat. Dulu zaman satu masa dulu UM kalut dengan apa Koko Tahir pula. Kira nak jadi hero semua. Ya. Ini yang disebut sebagai film star. Nak tunjuk bagaimana kalau ada orang ada ilmu dapat mengesan taktik yang dibawa oleh musuh secara sangat kita tidak sedar. Kemudian hero pula ialah orang yang boleh melanggar peraturan. Dalam mana-mana filem barat, dalam mana-mana filem dalam TV, kalau jadi hero langgar traffic light, tak ada polis marah kat dia. Kalau dia tembak orang pun tak salah. Kalau dibunuh orang pun tak salah. Kalau dipukul orang pun tak salah. Seolah-olah hero ni tidak terikat dengan peraturan.
maka masyarakat yang nak jadi hero, dia akan cuba langgar peraturan. Tengoklah bagaimana hero-hero di lebuh raya kita. Tengoklah macam mana hero yang ada di dalam persekitaran kita. Kalau dia berani langgar peraturan, dia anggap diri dia adalah hero. Ini benda yang dibawa oleh bagaimana musuh bawa kat kita. Kalau kita ada ilmu, kita sukar mengesan taktik musuh kepada kita, termasuk taktik dalaman kita. Syaitan dia sangat bijak untuk merosakkan kita. Hanya dengan ilmu saja yang dapat mengesan taktik syaitan. Satu kisah dalam kitab lama, bagaimana seorang lelaki yang hafal Quran sedang berpuasa, dan dia juga adalah seorang waliullah. Dengan seekor kaldai dia berjalan di tengah padang pasir. Maka pada ketika itu dia sangat letih. Dia berehat di bawah sebungkah batu. Batu tengah padang pasir tu, dia rehat di bawah itu. Dalam keadaan dia nak terlena, pada masa itu datang seorang lelaki dalam mimpi. Dia kata, lebih baik engkau jauhkan diri daripada batu ni, kerana batu ni akan bergerak sebentar lagi. Seolah-olah batu tu dia akan bergolek dan akan menimpa kamu. Cepat-cepat dia celikkan mata dia, memang batu tu sedang nak runtuh dah. Dia pun lari dengan kaldai dia. Akhirnya batu tu pun runtuh. Dalam runtuhan batu tu, jelmalah seorang manusia. Maka manusia itu minta supaya lelaki yang kata wali Allah ni ucapkan terima kasih kepada dia. Maka lelaki ni kata, tengah padang pasir ni mana ada manusia, melainkan engkau adalah syaitan. Maka sebenarnya lelaki yang keluar daripada bungkah batu, daripada runtuhan batu itu sebenarnya adalah syaitan. Di antara soalan dia ialah, kenapa kamu selamatkan aku daripada ditimpa batu? Maka syaitan kata, aku tahu kamu seorang yang hafal Al-Quran. Aku tahu kamu seorang wali Allah. Aku tahu kamu yang sedang berpuasa. Dan kamu nak menuju kepada satu tempat untuk mengajar ilmu. Kalau kamu ditimpa batu, kamu mati, kamu tetap akan masuk surga. Tetapi kalau kamu selamat daripada batu ini, aku masih mempunyai peluang untuk merosakkan dan menyesatkan kamu. Tengok macam mana taktik syaitan sangat licik, sehinggalah sampai tahap menyelamatkan nyawa manusia supaya orang kata terima kasih kat dia. Tapi lelaki ini dia cepat mengesan sebab dia ada ilmu. Itu kepentingan ilmu dalam masyarakat. Berapa banyak manusia yang bernama lelaki ditipu oleh wanita, walaupun wanita itu sebodoh-bodoh manusia. Sebab apa? Sebab syaitan tu dah ganggu dia. Kalau dia ada ilmu, dia takkan buat. Dia takkan buat. Berapa ramai wanita yang rosak kerana lelaki-lelaki ini? Kerana apa? Kerana diselimut oleh nafsu dan syaitan dalam diri dia. Maka dia rosak, padahal dia patut sedar bahawa ini tipu daya semata-mata, tipu je. Saudara muslimin muslimat yang dihormati sekalian, di antara kepentingan ilmu ini disebut dalam Al-Quran sebagai perkara utama kenapa kena ada ilmu. Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Demi sesungguhnya yang takutkan Allah Ta'ala itu ialah di kalangan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang banyak ilmu, mereka takutkan Allah. Itu tujuan utama. Kalau orang cari ilmu sampai pandai, akhirnya dia tak takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya matlamat dia cari ilmu terlalu jauh menyimpang daripada matlamat yang utama. Lagi pandai, lagi tak takut Allah Ta'ala. Lagi mengaji pandai, lagi tak takut Allah Ta'ala. Lagi dia belajar sampai tahap yang tertinggi, sampai langsung dia tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya dia bukanlah orang yang berilmu. Dia adalah orang yang sesat. Dia orang yang sesat dalam persoalan mencari ilmu. Orang yang jumpa Allah Ta'ala, dia sebenarnya orang yang berilmu. Sebab itu cuba lihat bagaimana orang yang cuba untuk mencari sesuatu kebenaran, orang yang cuba untuk mengkaji sesuatu bagi mencari kebenaran, akhirnya dia akan bertemu dengan kebenaran. Dan dia adalah sebenarnya orang yang mendapat hidayah dan mendapat ilmu, sebab dia kenal Allah Ta'ala. Orang yang tak kenal Allah sebenarnya orang yang tidak ada ilmu. Sebab itu ilmu membawa kepada kenal Allah. Manakala sains dalam ilmu itu sendiri ialah mencari bukti-bukti supaya kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang belajar sains tetapi dia tidak mengenal Allah, sebenarnya dia masih lagi tidak sampai kepada
kemuncak ilmu. Tuan-tuan muslimin dan dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, di antara kepentingan ilmu dalam masyarakat ialah dia tahu membeza di antara benda yang benar dan benda yang salah. Orang yang tak tahu nak membeza benda yang benar dan benda yang salah, ataupun dia ambil benda benar cuba create supaya jadi salah, ataupun ambil benda yang salah cuba create dalam masyarakat supaya jadi benar, orang itu sebenarnya orang yang tidak mendapat manfaat daripada ilmu. Ilmu tak bagi manfaat pada dia. Dia cuba nak create supaya satu benda yang haram jadi halal. Benda ni confirm dah halal secara mutlak, kita kata halal, dia cuba juga nak bagi jadi haram. Ataupun benda ni confirm dah haram, dia cuba juga nak jadi halal. Dia tanya kita kalau boleh tak kalau judi itu jadi halal? Boleh tak kalau sistem yang haram macam ni kita kata halal? Tak boleh. Boleh dah arak itu dihalalkan? Tak boleh. Boleh tak niat minum arak dengan bismillah dan kita niat kata minum air sejuk? Tak boleh. Dia cuba nak create juga supaya jadi halal. Orang ni ilmu tak betul sebenarnya. Ya, boleh tak kalau sanding semua benda tak boleh nak suruh jadi boleh? Dah tak boleh, tak boleh lah. Nampak macam mana? Boleh dah ustaz kalau tikam nombor ekor ni kita guna duit halal? Tak boleh. Ya, dia cuba nak main judi, tikam ekor, tikam number. Dia kata, pasal apa haram ustaz tikam number ni, tikam ekor ni? Padahal kita tikam dengan duit yang halal. Tiba-tiba dapat duit yang banyak jadi haram. Dia kata, kita tengok orang yang mengaihkan ruan, dia gunakan umpan pun umpan yang dah haram. Umpan kata, memang dah haram dah, tiba-tiba dapat ikan ruan besar, kenapa ruan tu jadi halal? Padahal umpan asal pun dah haram dah, dia kira nak pergi jadi halal juga. Saya kata tak boleh jadi halal, benda haram tak boleh jadi halal. Ya, itu orang yang tak manfaat ilmu pada diri dia. Yang ketiganya, orang yang berilmu kepada manusia ni, dia dapat memberikan hala tuju yang betul dan matlamat akhir yang betul. Ilmu ni kalau dia tak boleh memberi hala tuju yang betul, track yang dia lalu track yang salah daripada awal, sebenarnya ilmu tu tak manfaat pada dia. Tak, masih lagi tidak sampai kepada kemuncak ilmu yang saya sebut tadi. Dia kena bawa seseorang yang berilmu itu kepada jalan yang betul, matlamat yang betul. Kenapa datang mengaji UM? Untuk apa? Kalau hanya sekadar nak kemegahan dalam hidup, kekayaan dalam hidup, matlamat dia tak sampai ke penghujung lagi. Nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Seorang sahabat saya tanya, kenapa mengaji mechanical engineering? Untuk apa? Maka antara yang dia sebut ialah kerana bumi, matahari dan bulan bergerak dalam bentuk mekanikal. Dia bergerak dalam bentuk putaran yang sama pada setiap tahun. Ya, bulan keliling bumi dalam bentuk putaran yang sama, pada paksi yang sama, speed yang sama. Kemudian bumi pula mengelilingi matahari dengan putaran yang sama dalam bentuk mekanikal. Maka kalau kita belajar mechanical engineering, kita boleh tengok macam mana Allah Ta'ala putarkan dia punya jasad semawi di langit ini dalam bentuk mekanikal. Dia kata, apa salahnya kita gunakan sistem mechanical engineering untuk kita kira pergerakan hari dan akhirnya boleh buat takwim semayang. Dan orang yang kata kat saya, dia adalah seorang pakar dalam programmer komputer, dia seorang yang pakar dalam engineering dan dia seorang engineer, dan dia cuba untuk cipta satu program boleh memberikan waktu solat kepada kita. Akhirnya timbullah apa yang dikata multiple calculation. Ya, multiple calculation tu dia menggunakan titik-titik yang banyak di sebelah jatuh matahari sebagai tempat rujukan koordinat untuk dia kira waktu semayang. Dan hari ini kita di Kedah guna teori dia. Pada saya itu sangat bermanfaat. Ilmu yang ada matlamat, kenapa dia belajar? Pada saya kalau orang belajar ilmu yang tak dapat orang nak manfaat, sebagai contohnya seorang sahabat saya di Terengganu, saya sembang dengan dia. Dia belajar tentang kajian batu. Dia kata sampai hari ini saya balik kampung tak ada siapa tanya saya ni batu jenis apa.
Tak berapa beruntung Ustaz mengaji ni walaupun mengaji tinggi. Ustaz mengaji rendah-rendah, memang saya mengaji rendah. Saya memang mengaji tak tinggi. Ya Ustaz, apa Roslan Cik Ros. Sebelum saya mengaji degree, saya ada PhD je. Sebelum saya mengaji degree, saya cuma ada PhD je. Dan waktu tu saya dah mengajar di Masjid Universiti Utara waktu tu, tahun 1996. Saya tak ada degree lagi, tapi saya ada PhD dah. Pondok Haji Daud. Masa tu mengaji Pondok Haji Daud, PhD. Dia kata Ustaz mengaji rendah-rendah pun pada tidaknya orang kampung tanya masalah tentang agama, Ustaz boleh jawab. Manfaat ilmu Ustaz ni. Saya mengaji bab batu ni, siapa nak tanya bab batu? Lepas tu saya kata tak apalah. Manfaat ni saya kata manfaat ilmu bukan mesti menyeluruh semua orang dah. Satu benda yang kita buat, orang dapat manfaat dia, cukup dah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Sebagai contohnya, buat zip. Contohnya pencipta zip seluar. Semua orang ada kan? Dah zip seluar tak? Pakai jerot, apa? Pakai jerot nak kencing je dah buka. Saya kata orang yang cipta zip seluar ni, ilmu dia itu je yang dia reti pun. Dia tak cipta benda lain. Butang baju pun dia tak cipta. Dia cipta zip seluar. Pencipta zip. Tak rasa orang Perancis apa? Cipta zip. Zip ni semua orang pakai. Sampai hari ni pergi tengok baju orang jual, semua ada zip. Orang perempuan pula pakai baju Cik Abang Sayang. Kemudian zip dari atas turun ke bawah. Saya tengok gitu. Zaman dulu lah, zaman lah orang tak pakai lah. Zaman kami muda-muda lah. Baju Cik Abang Sayang. Cik Abang tak sayang, baju tu tak boleh pakai. Sebab kena orang tolong zip daripada belakang. Sebab zip dari atas turun ke bawah. Pencipta zip tu, cukup dah ilmu tu untuk bagi manfaat kepada orang. Mungkin kita boleh cipta satu benda yang sangat bermanfaat. Pada saya, ilmu dia dah cukup manfaat. Tak mestinya ilmu yang berkaitan agama secara mutlak, itu pun benda yang manfaat kepada agama, cukup dah. Dan matlamat serta haluan kehidupan dia betul untuk mencari keredaan Allah seperti yang Ustaz Sanjir sebut tadi ni. Maka itulah kepentingan ilmu dalam kehidupan. Yang keempatnya, yang terakhir, ialah supaya hidup kita jadi sempurna. Ada ilmu, hidup jadi sempurna. Sebab itu orang ada ilmu, kawan dengan orang tak ada ilmu, susah. Kawan dengan orang tak erti, susah. Seorang lelaki yang ada ilmu kahwin dengan orang perempuan yang jahil, susah. Dia sayang kat suami dia. Dia nak masak sesuatu yang special untuk suami dia. Nasi kerabu. Contoh nasi kerabu. Di antara ramuan nasi kerabu ni ialah ulam-ulaman. Ada satu jenis ulam yang tak ada dijual di market untuk buat nasi kerabu, iaitu pucuk daun sekentut. Bisa cium pucuk daun sekentut punya dah. Macam kentut. Tak ada jual di market. Dan dia nak suami dia makan. Dia pergi ambil di tanah orang, di tempat di pagar, tepi pagar orang. Dia pun ambil pucuk tu, dia pun iris bagi elok-elok, masukkan dalam nasi kerabu, suami dia makan. Suami dia makan benda haram. Sebab itu bukan milik dia, itu milik orang. Walaupun dia kata Allah, orang tu bukan nak sangat daun sekentut pun macam kentut. Yalah, tapi itu hak dia, milik dia. Itu yang kata susahnya seorang manusia yang ada ilmu kawan dengan orang yang jahil. Bahaya orang jahil ni. Bahaya. Dia buat sesuatu yang haram dan dia beri makan kepada orang yang berilmu. Akhirnya rosak ilmu kita sebab makan benda haram. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah dia yang dikatakan pentingnya manusia ada ilmu. Pentingnya manusia tahu tentang sesuatu secara pasti. Kita kadang-kadang tahu juga satu benda tapi tak secara pasti. Kenapa kena bayar zakat? Padahal duit kita cari. Contohnya kan, orang nak petikai hukum zakat. Kenapa kena bayar zakat? Duit kita cari. Dan kita bayar kepada orang yang tak kenal pun. Dan dia pun tak tolong kita pun nak cari harta. Tiba-tiba kena bayar kat dia. Kenapa? Kenapa kena makan ayam yang disembelih padahal ayam yang tak sembelih daging dia rasa sama aja? Kenapa kena angkat nikah ketika berkahwin padahal orang yang berkahwin di luar nikah pun dia dapat anak cerdik pada anak kita ni? Kenapa? Sebab haluan matlamat dalam kehidupan dia tak tahu kenapa. Jadi orang yang tak tahu dia akan gunakan akal dia semata-mata dan tidak mempunyai matlamat dalam kehidupan. Tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu untuk menjawab soalan daripada moderator tentang kepentingan
ilmu dalam kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Isa Abdul Rahman yang telah memberikan kepada kita beberapa kepentingan ilmu yang saya juga tertarik dengan beberapa cerita-cerita Ustaz berkenaan yang pertama tadi pasal orang perempuan yang mudah tertipu dengan tipu daya syaitan ni lah. Ini pun berlaku hari ini, masih lagi suasana itu berlaku pada kita. Kadang-kadang bukan kata orang perempuan saja sebenarnya, orang lelaki pun semua tertipu juga kita pun. Yang dinamakan manusia ni, kadang-kadang tertipu dengan apa yang ada pada kita. Kita mungkin cantik sikit, tengok cermin, kan? Tengok sekali tak puas, masa tengok kali kedua. Habis keluar daripada mana-mana, di pipi ke mana kan, jumpa lagi cermin kereta. Tengok lagi. Kira tak boleh tengok cermin lah, lebih kurang ikan laga. Dia tidak tengok cermin. Jadi ini pun salah satu penipuan juga yang sebenarnya yang berlaku pada kita. Seperti yang diungkapkan oleh Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Isa Abdul Rahman tadi. Yang mana kita sedia maklum di antara kepentingan ilmu tadi, iaitu pertamanya takut kita pada Allah. Macam Ustaz beritahu. Penting ilmu pasal apa? Bila ada ilmu, kita akan lebih takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang mana kita dapat bezakan yang mana betul ataupun yang mana tidak betul. Ini pun penting bagi kita nak menentukan. Dengan ilmu kita boleh tentukan dia betul, dengan ilmu kita boleh tentukan dia tidak betul. Yang tiganya, yang mana kita mempunyai tujuan dan hala tuju hidup kita yang bermatlamat. Tujuan hidup pun lebih sempurna, macam disebut juga oleh Al-Fadhil tadi. Mana kita tahu dan kita faham kenapa kena menikah sebelum kita nak duduk sekali. Kenapa kita kena nak beranak pun kena menikah dulu. Kita pasal apa tak boleh beranak dulu lepas tu baru menikah. Jadi kita ada matlamat. Walaupun perjalanan hidup kita tu ada bermacam-macam keadaan yang berlaku. Kenapa hari ni kita teringin nak pakai baju ketat tapi kena nikah dulu boleh pakai baju ketat? Ibu kata tak boleh kan kita pakai baju ketat di luar Apa salah kami pakai baju juga? Bukan kami telanjang. Nampak? Kami pakai baju cuma ketat lah. Dan kadang-kadang kami tengok baju ketat ni lebih elok daripada baju besar. Kadang-kadang pakai baju besar, orang tahu, pakai baju besar. Ingatkan tadi kedai baju lalu. Lepas kata ataupun lori baju lalu. Jadi bila pakai baju ketat tu pun nampak macam ada orang dalam baju. Jadi sebab tu dia pakai baju ketat. Ini di antara apa yang telah diungkapkan juga oleh Al-Fadhil Ustaz Isa Rahman tadi, bahawasanya kita dapat menentukan matlamat hala tuju kita walaupun keinginan kita ada. Teringin nak pakai baju ketat, tengok orang pakai baju ketat, Allah seronoklah tengok mereka pakai baju ketat, nampak pusat, comel, badan ya Allah 37, 48, 65. Tu dia. Maka pada ketika itu kita pun teringin, tapi boleh. Ada cara dia. Kalau matlamat hidup kita ada, bila kita boleh pakai? Dalam bilik kita seorang-seorang. Kalau dah menikah, waktu kita bersama suami kita. Macam Ustaz Isa beritahu tadi, yang pakai zip panjang sampai ke bawah. Tapi itu zaman dulu Ustaz Isa no. Zaman lama, lah ni orang tak mau zip dah. Payah. Kadang-kadang buka dia lekat tengah jalan tu. Lekat tengah tu, lekat rambut. Bini rambut panjang. Lekat kali rambut, tarik, keluar segeling rambut. Rupa-rupanya bini pakai rambut palsu. Ni bahaya dia. Sebab itulah ni dia pakai seralong punya Ustaz kan. Ustaz Isa kita. Senanglah ni. Tak tahulah kalau Ustaz Isa boleh tahu juga jenis seralong tu. Tak tahu, ni orang lama. Saya jenis seralong lah ni. InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi. Arena kita pada malam ni. Mungkin di sana ada mikrofon. Saya tengok ada nampak mikrofon dua kokok lah. Ada daripada kalangan audien kita ni yang nak bertanya kepada dua ahli panel kita. Jadi saya buka lah seketika. Seminit dua. Supaya mana mungkin ada perkara yang tersilat dalam hati, yang ingin terpacul dalam lidah-lidah yang baik ini untuk bertanyakan soalan. Jangan tanya saya, tanya dua ahli panel kita. Silakan. Silakan. Silakan anak-anak universiti kita. Tapi ini biasa sebenarnya Ustaz Ruslan dan Ustaz Muhammad Isa. Orang Universiti Utara Malaysia ni dia memang tenang. Mereka tidak suka bertanya, mereka suka ditanya. Sebab apa? Mempercambahkan ilmu sebenarnya yang ada pada mereka. Ada seorang insya-Allah yang akan bersama-sama kita pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nurfahana binti Nasuha. Soalan saya, bagaimana kita sebagai pelajar ingin mendapat keberkatan ilmu dan merasai kemanisan ilmu yang kita peroleh. Sekian. Terima kasih. Baik.
Kalau boleh kita nak himpun sikit kita punya soalan. Silakan. Ada soalan lain? Silakan. Penanya soalan kita. Tak ada dah. Satu soalan je malam ni. Alhamdulillah satu soalan saja malam ni Ustaz Ruslan kita. Dan saya rasa mungkin Ustaz Isa ke Ustaz Ruslan kita nak jawab. Kita bagi Ustaz Ruslan kita lah. Saya nampak Ustaz Ruslan bersedia untuk menjawab soalan ni. Ya, saya Ustaz Isa kita minta tambah sikit. Jadi silakan kita minta Ustaz Ruslan kita untuk menjawab bagaimana nak mendapat keberkatan ilmu ni. Di samping kita mempelajari ilmu, tapi kadang-kadang kita tak tahu berkat ke tidak berkat. Jadi yang kita nak tu keberkatan dia. Silakan. Terima kasih Ustaz Al-Hafi, tuan-tuan, cik yang bertanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Keberkatan dalam ilmu ni sangat penting. Kita tak nak kita belajar tapi ilmu itu tidak barakah. Barakah ni maksudnya kita akan rasa tenang, kita akan rasa puas hati, kita akan rasa bahagia dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ataupun ilmu yang kita belajar itu dia dapat merubah kita daripada kita berada dalam keadaan tak kenal Allah kepada kita lebih mengenal Allah, mana berkat. Daripada kita tak takut kepada Allah, bila kita ada ilmu kita bertambah takut kepada Allah, ilmu tu barakah. Dan nak dapat ilmu ini persoalannya. Yang pertama, hendaklah kita menuntut ilmu kerana Allah sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Yang kita nak cari daripada ilmu yang kita tuntut itu ialah mardatillah, keredaan Allah, bukan dunia yang kita cari kan? Tapi kalau Allah bagi kita terima, maka ilmu yang kita dapat walaupun dia tak banyak, walaupun dia sikit, tapi dia barakah. Yang kedua, ikhlas dalam kita menuntut ilmu. Pertama, kita nak cari keredaan Allah kerana Allah. Kemudian ikhlas dalam usaha kita, dalam susah payah kita, dalam penat lelah kita itu, kita lillahi ta'ala. Maka insya-Allah ilmu itu akan menjadi barakah. Bukan sahaja kita yang belajar, bahkan guru yang mengajar pun hendaklah ikhlas dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar dia. Sebab ada ulama menyatakan ilmu ni, aliran ilmu daripada guru kepada murid, dia macamlah air yang mengalir daripada atas ataupun daripada hulu ke hilir. Kalaulah air yang di hulu itu dia keruh, dia akan sampai ke hilir dia pun keruh. Tapi kalau kepada asal ilmu ini, air ini jernih, dia akan sampai ke bawah jernih. Demikianlah juga, saya tak ingat kata-kata siapa, demikian juga dalam konteks menuntut ilmu. Yang menyampaikan ilmu, kan, tujuan dia mengajar student dia ialah untuk nak mencari redha Allah. Bukan ada tujuan lain yang lebih besar daripada nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ilmu yang kita terima daripada guru yang ikhlas, dan kita yang menerima ilmu ni pun pelajar yang ikhlas, ilmu inilah yang akan mendatangkan keberkatan kepada kita. Salah satu tanda keberkatan ilmu tu, lagi kita belajar, kita bertambah takut kepada Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Macam Ustaz Dapi kata sebut tadi, daripada kita pakai ketat kepada kita pakai longgar mengikut syariat Allah. Daripada kita jauh dengan Allah, ilmu itu membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ilmu yang kita ada tu bukan sahaja dia memberi manfaat pada diri kita, maka dia memberi manfaat kepada orang lain. Inilah dia manusia yang terbaik, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang dirinya memberi manfaat kepada orang lain.
Wallahu a'lam. Terima kasih. Ustaz Roslan, kod ada daripada Ustaz Isa, kita nak sambung sikit lagi. Terima kasih. Penambahan ya. Silakan. Terima kasih Ustaz Rafi moderator malam ni. Terima kasih kepada saudara yang bertanya, dan biasanya soalan yang baik datangnya dari orang yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat yang dihormati sekalian, saya teringat pesan untuk guru saya. Macam mana kita nak cari ilmu supaya ilmu tu jadi manfaat dan jadi berkat. Ya, berkat. Yang pertama sekali, nak cari keberkatan dengan ilmu, tolong hormat guru. Kerana guru wasilah ilmu. Hormat guru, hargai guru, berikan guru pada tempat yang sesuai dengan kedudukannya. Walaupun dia mengajak kita satu ilmu yang sikit, cuma untuk kenal Fatihah, maka dia adalah guru. Dia adalah ustaz kita, dia adalah ustazah kita. Hormati dia, hargai dia, letakkan dia di tempat yang sepatutnya kita letak. InsyaAllah berkat ilmu kita. Ini guru pun dia tak hormat, cekik guru, dia tampak guru. Bukan cakap guru yang orang tampak, tu imam pun orang tampak kan. Takut itu imam. Tak gitu. Ada orang belah UUM ni tak apa senyuman, tak apa kurang senyuman dan sebagainya bila tampak tu imam. Ya. Tidak ada keberkatan dalam belajar. Hormatlah guru. Berikanlah guru itu satu penghormatan, walaupun guru itu mengajak kita ketika kita kecil-kecil dulu. Ya, mengajak bahasa Arab. Wahidun satu, hajarun batu, syaitan hantu. Boleh hantu lah kita mau mengaji. Ayah tanya mengaji apa? Ngaji ustaz ajak wahidun satu, ahadun satu, hajarun batu, syaitan hantu. Itu ya. Ayah saya kata alhamdulillah lah, tak tu mengaji boleh lah. Ya. Hormat itulah guru yang mengajak kita yang pertama. Yang kedua, hormat buku. Buku kita adalah wasilah ilmu. Jangan lempak dia, jangan buat benda-benda yang tak senonoh kat dia, piduk koyak, buat letak atas tempat kita nak pijak dan sebagainya. Tak berkat ilmu. Dapat ilmu tapi tak berkat ilmu. Hilang keberkatan dalam ilmu. Tolong hormat buku, tolong hormat guru. Itu adalah wasilah ilmu. Yang ketiga, hormat kawan-kawan yang belajar sekali dengan kita. Itu kata guru. Guru saya kata, kawan-kawan yang belajar sekali dengan kita, hormatlah mereka. Jangan naya mereka, jangan ragging mereka, jangan lebih pukul mereka. Mereka ni mentang-mentang orang baru main, ya, budak-budak freshie baru ni, kakak-kakak yang senior ni piduk ragging mereka, piduk buat. Jangan. Satu hari nanti bila kita dah tua, kita akan kembali bersama dengan mereka. Reunion kita rasa seronok sangatnya. Padahal itulah dia yang dikatakan tempat kita, kawan-kawan yang belajar sekali dengan kita, hormatlah mereka, ilmu kita berkat. Yang keempat ialah hormatlah tempat kita mengaji. Jangan buat satu perkara yang mengotorkan nama tempat kita mengaji. Kita belajar di UUM, kita buat satu masalah yang akhirnya dapat nama buruk kat UUM, hilang keberkatan ilmu kita. Jangan. UUM budak kena tangkap sebab dadah, UUM budak kena tangkap sebab khalwat, UUM ni ada mahasiswi yang salin dalam tandas. Contoh aja. Lempak dalam agama tu lah apa. Contoh aja. Jadilah seperti lebah. Walaupun dia ambil madu pada satu bunga, dia takkan rosakkan bunga tu. Jadi macam lebah tu. Sebab universiti ni adalah wasilah ilmu yang kita dapat. Ya, saya zaman mengaji dulu, saya buat ada nombor matrik, sebab tu saya boleh masuk UUM. Nombor matrik saya 86031. Cuba cek tengok dalam sistem. Naiklah nama saya. 86031. Jadi kalau ustaz sebut kata saya masuk, saya UUM, tak. Saya adalah orang yang mengaji di UUM, student UUM. Okey, kita hormat tempat kita belajar. Kita adalah universiti ni adalah wasilah kepada ilmu yang kita dapat. Maka berkat ilmu kita. 4 perkara nak bagi berkat ilmu yang saya sebut malam ni. Hormat guru, hormat buku, hormat kawan, dan juga hormat kita mengaji. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia
Di antara apa yang telah disebut oleh dua-dua panel kita kaitan tentang keberkatan daripada ilmu yang kita perolehi. Ini menarik kita malam ni. Semakin gelap, semakin lama, semakin lewat, semakin menarik. Seolah-olah kita macam tak mau bangkit daripada kursi kita ni. Tapi saya pun rasa tak seronok lagi sebab satu soalan saja. Jadi saya nak tambah lagi satu soalan lah kepada Ustaz Roslan kita, insya-Allah. Sikit saja kita minta Ustaz Roslan malam ni berikan penggulungan pada perbincangan kita malam ni dan berserta dengan apakah tip-tip yang baiklah untuk kita semua malam ni untuk kita sentiasa berada dalam keadaan jihad ilmu ni. Apakah tip-tip yang terbaik pada kami semua, insya-Allah. Silakan. Terima kasih Ustaz Radakwi, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya teringat kepada dua bait syair yang diambil daripada kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang sahabat Nabi yang alim. Yang Nabi kata, aku adalah gedung ilmu wa Ali babuha. Ali adalah pintu ilmu. Kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini diabadikan dalam satu syair yang digunakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terdapat tip-tip penting untuk sama-sama kita kongsi supaya kita sentiasa istiqamah dalam jihad kita untuk menuntut ilmu. Kata dia, Allah la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah bahawa engkau tidak akan dapat mencapai ilmu melainkan dengan 6 perkara. 6 perkara ni ada pada kita, insya-Allah kita akan jadi orang yang berilmu, orang yang akan dapat menguasai ilmu. Satu ialah zakain, cerdik. Kita orang yang cerdik, jaga sifat cerdik yang ada, yang Allah beri kepada kita. Jangan kita rosakkan kecerdikan kita, sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Mat Isa tadi, dengan dadahnya, dengan sosialnya, dengan apa yang boleh merosakkan kebijaksanaannya. Kan kita tak naklah dengar pelajar-pelajar UUM yang belajar dia jadi pelanggan ayam ketum. Tahu ayam ketum? Pula ustaz nak panggil ayam biar. Dia akan merosakkan kebijaksanaan kita, kecerdikan kita. Maka kita hilang satu syarat untuk jadi orang yang berilmu. Zakain, iaitulah cerdik. Kemudian yang kedua, wajirsin, iaitulah hirsin. Dia adalah orang yang ada hirs, ada kemahuan, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Bukan main-main macam Ustaz Mat Isa sebut tadi. Rumusan kena ambil balik lah kan. Cuma hak zip tu saya tak ambil lah. Yang tu Ustaz Radafi ambil. Ada hirs, iaitu kesungguhan, bukan main-main. Bukan mari seronok-seronok, tapi dia ada mujahadah, kesungguhan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu supaya sampai matlamat dia untuk li'a'la'i kalimatillahi yang ulia yang kita sebut tadi. Kemudian yang ketiga, wastibarin, iaitulah sabar. Kan? Syarat yang ketiga, kita nak dapat ilmu, sabar. Sebab cabaran, ujian, kesusahan dalam kita mencari ilmu ni tak kurang hebat ya. Tanpa ada kesabaran yang kuat dalam diri kita, kita tidak akan dapat meneruskan perjuangan ilmu. Kemudian yang keempat, wa bulghatin, cukup biaya, cukup belanja. Kalau kita tak berkemampuan pun tak kesampaian. Tapi hari ini alhamdulillah, dengan bantuan, pinjaman, biaya dan sebagainya, gunakan peluang ini. Kita sedang berada peluang untuk belajar yang begitu baik. Gunakan. Syarat yang keempat ni, insya-Allah kita dah ada. Kemudian wa irsyadi ustazin.
iaitulah petunjuk guru-guru kita. Macam yang disebut oleh ahli panel yang pertama tadi. Hormati mereka. Segala petunjuk yang mereka berikan, irsyad, panduan, petunjuk, nasihat, ambil. Jangan tolak, jangan lawan. Ini syarat yang kelima untuk kita jadi orang yang berilmu. Dan yang keenam, watuliz zaman, panjang masa. Panjang masa. Jangan kita ambil jalan singkat nak jadi orang yang berilmu. Kan? Dia memerlukan masa. Kita tengok Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri pun, berapa puluh tahun, sampai dia meninggal tak sempat nak kahwin. Kerana masa digunakan untuk jihad menuntut ilmu. Punya mengaji sampai tak ada kahwin. Kita ustaz punya kahwin sampai tak ada mengaji. Jadi ini 6 syarat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, untuk kita jadi orang yang berilmu. Saya rasa itulah tip dari saya. Saya ambil pinjam daripada kata-kata Sayyidina Ali itu untuk kita kongsi bersama supaya kita jadi orang yang sentiasa berada dalam jihad ilmu ini. Dan jihad kita ini akhirnya berjaya merubah diri kita, merubah keluarga kita, masyarakat dan umat ke arah mentaati dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, takut kepada Allah. Ingat, seseorang tu dalam agama tidak dinamakan dia orang yang berilmu kalau dia tidak takut kepada Allah. Banyak mana pun ilmu yang ada kepada dia, tapi dia tak takut kepada Allah, maka dia terkeluar daripada ta'rif orang yang berilmu dalam agama. Karena firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya saja sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah orang yang berilmu. Kita nampak dalam Islam, fungsi ilmu bila kita mujahadah, jihad dah dapat, dia mesti bawa kita kepada takut kepada Allah Ta'ala. Inilah dia ilmu yang kita harapkan, yang akan membahagiakan kita sebenarnya di dunia sampai akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah pimpin hati-hati kita, Allah teguhkan pendirian dan istiqamah kita di dalam jihad menuntut ilmu ini, insya-Allah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Roslan, dan dengan pengulungan dan tip-tip yang telah diberikan kepada kita tadi daripada Ustaz Roslan dan juga daripada Ustaz Isa Abdul Rahman, maka pada malam ini sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, berakhirlah forum hal ehwal Islam kita di bawah tajuk Jihad Ilmu. Dan saya sekali lagi memberikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada dua ahli panel kita yang sanggup, yang sudi bersama-sama kita pada malam ni, iaitu yang pertamanya Al-Fadhil Ustaz Isa Abdul Rahman, dan seterusnya yang kedua panel kita Ustaz Roslan Cik Ros yang datang daripada jauh, daripada Pulau Pinang, tapi dengan tujuan untuk menyampaikan sepatah dua kata yang memberikan manfaat pada kita pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada dua panel kita ini. Semoga kita mengharapkan mereka akan terus memberikan kerjasama dan juga memberikan ilmu mereka kepada kita, insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah melaksanakan program ini, yang mana pada malam ini program ini agak baik dan telah memberikan manfaat juga yang banyak kepada kita semua. Dan seterusnya diucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, menyerikan lagi majlis ini bersama dengan serinya lampu-lampu yang bersama-sama kita, insya-Allah. Dan kita akan jumpa lagi pada forum-forum yang seterusnya. Ingat, jihad ilmu itu akan terus ada bersama kita. Tidak akan datang kenikmatan dan kemanisan ilmu itu pada kita kecuali kita sertakan bersamanya dengan satu semangat jihad. Setakat itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.